kita tak jumpa Ustaz ya. Itu yang nampak biru di sana. Oh sama Ustaz, Biru masya-Allah. di sini ya. Biru di sini, masya-Allah. Ada kaitan dengan light it blue. Masya-Allah, Ya, masya-Allah, masya-Allah. itu sebenarnya Subhanallah, sempena Ustaz. dengan hari pekerja hari ini, Hari 1 ini, Mei, 1 Mei. ya, terus frontliners terus Allahu Akbar. bertugas. Kita ucapkan selamat bertugas ya, walaupun ramai yang cuti lah hari ini Ustaz ya. Kita doakan frontliners, sesiapa saja yang bertugas terus beramal. Amin. Ya, terus amal ini diterima oleh Allah Subhanahu Amin, Wa ya Taala sehingga kan Allah memberikan cahaya, terus cahaya ya, dan bagi tuan-tuan yang berada di rumah terus mendoakan diri kita, keluarga kita, semua petugas-petugas yang ada terus dilimpahkan dengan cahaya. Dan sudah pastinya salah satu cahaya warna biru. Tetapi bila bercakap tentang Al-Quran ini, segala-gala cahaya dia, kalau daripada matahari itu Ustaznya, cahaya itu menerangi. Kalau kita ada lampu pendaflor ataupun lampu biasa tu, dapat lampu matahari, habis segala lampu-lampu yang ada. Ya, segala idea yang ada dalam hidup kita, daripada pendidikan kita, daripada pengalaman kita, bila kita limpahkan dengan cahaya daripada Al-Quran, maka ia akan menyirnakan ataupun akan melangkau daripada apa yang ada. Sebabnya pada hari ini kita nak teruskan agenda kita baca, faham dan beramal dengan Al-Quran. Bagi tuan-tuan yang berada di rumah, terus ambil mushaf ya, untuk kita sama-sama hari ini berinteraksi dengan surah yang ke-15, surah Makkiyah yang mempunyai 99 ayat, surah Al-Hijr. Surah yang amat menarik, yang ada kaitan dengan surah Ibrahim, ada kaitan dengan surah Ar-Ra'du, surah 13, surah 14 dan surah 15. Kita nak memulakan dahulu program kita pada hari ini dengan kita sama membaca Ummul Quran. Ya, Ustaz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Fadil Ustaz Tuan Fazrul. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat, para penonton yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, apa khabar semuanya? Alhamdulillah, hari ini kita berada di penghulu segala hari dan di dalam penghulu segala bulan. Allah, dua dalam satu saat. Bersama pula dengan mushaf di hadapan kita, ataupun kita singgahkan sebentar diri kita saat ini untuk sama-sama kita belajar kalam Allah, kita baca, kita faham dan insya-Allah beri kekuatan kepada kita untuk kita amalkan insya-Allah. Jadi kita nak mulakan surah yang menjadi pasak dalam pertemuan kita, bahkan dalam kehidupan seharian kita. Dalam solat kita tak pernah tinggal membaca surah ini. Surah ini dikumandangkan seharian dalam kehidupan kita, iaitu suratul Fatihah, Fatihatul Kitab, Ummul Kitab, Asy-Syifa, macam-macam nama bagi suratul Fatihah. Baik, jom sama-sama kita baca suratul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Surahul Azim. Amin amin ya rabbal alamin. Begitulah bacaan surah Al-Fatihah sebentar tadi Ustaz ya. Terima kasih memimpin kepada tuan-tuan yang berada di rumah ya. Dan pada hari ini kita hari Jumaat Ustaz ya. Jangan lupa bagi penonton yang berada di rumah ya, kita ada soalan kuis nombor 5 ya. Bagi siapa yang mungkin dah kumpulkan daripada hari Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, hari ini penting ya. Habis saja jam 1 terus hantar jawapan. Sebab ya. Dikira yang terawal juga saya. Cepat dan tepat. Kalau cepat lambat, cepat tak tepat tak boleh ya, ataupun tepat tapi hantar besok pun mungkin tak dapat jadi pemenang ya. Jadi sila bersedia anytime saja, pada bila-bila masa keluar soalan saja, belum habis pukul 1 pun boleh hantar dah ya, tapi pastikan cepat dan tepat. Pada hari ini kita akan melihat kepada muka surat halaman 262 surah Al-Hijr. Apakah sinopsis ringkasan kepada surah ini? Jom kita lihat sama-sama. 27 ayat pertama, Allah bercerita tentang Al-Quran sebagai
satu sumber yang agung, keagungan Quran dan tuduhan yang diberikan pada Nabi. Ya, satu perkara yang hebat, tetapi satu tuduhan kepada Nabi. Itu yang pertama yang kita akan lihat pada ayat 1 hingga 8, sinopsis kita pada hari ini. Yang kedua, Allah pelihara Quran tetapi masih ada yang kufur dengan mukjizat ini. Ya, ini pada ayat 9 hingga 15. Dan pada ayat yang 16 ke 27 kita akan melihat bagaimana Allah memelihara langit, bumi, rezeki dan juga penciptaan manusia. Ya, kita akan tengok sama-sama. Inilah ringkasan sinopsis bagi surah Al-Hijr, ya, 1 hingga 8, 9 hingga 15, 16 hingga 27. Mari kita sama-sama buka halaman 262 dipimpin oleh Ustaz Tirmizi, Ustaz, ya. Insya-Allah. Baik, kita hari ini Macam mana yang di online, Ustaz, ramai dah? Sahabat-sahabat kita, masya-Allah, semua bagi salam, ucap selamat semua 8 Ramadan hari ini. Ada satu ni, Ustaz, ya, Puan Rafidah Husin. Assalamualaikum. Wassalam. Insya-Allah setiap kali akan rekod. Akan rekod program kita dan rekod doa yang dibaca dan ulang dengan sebelum berbuka puasa. Subhanallah. Masya-Allah, waktu yang mustajab antara waktu mustajab. Idea tu, subhanallah. Ya. Maksudnya baca doa yang ada tu, ya. Pasal kadang-kadang skrip kita tak berapa sedap. Betul, pakai skrip orang lain, kan. Okey, boleh. Subhanallah, masya-Allah, tahniah. Mudah-mudahan dapat beri manfaat, insya-Allah. Baik, kita nak baca untuk permulaan ini ayat 1 hingga ayat 8 terlebih dahulu, Ustaz, ya. Bacaan kita pada saat ini terletak di muka surat 262, juzuk yang ke-14. Baik, jom kita sama-sama baca. Saya nak sambung bacaan tadi, Fatihah tadi, Ustaz, ke surah Al-Hijr ini dengan taranum yang tadilah, insya-Allah. Baik. Apa nama taranum taranum tadi, jika tak silap saya baca tadi dengan taranum Nahwan ataupun Kurdi. Dia lagu ni dia boleh masuk-masuk ke? Dia macam boleh masuk ke boleh juga. Bayati. Tapi kena tengok kesesuaian. Okey. Baik. Jangan tak ketahuan kita. Okey, baik. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Ra. Tilka ayatul kitabi wa Qur'anin mubin. Rubama yawaddu alladhina kafaru law kanu muslimin. Dharhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amalu fasawfa ya'lamun. Wa ma ahlakna min qaryatin illa wa laha kitabun ma'lum. Ma tasbiqu min ummatin ajalaha wa ma yastakhirun. Wa qalu ya ayyuhalladhi nuzzila alayhi adh-dhikru innaka lamajnun. لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين. ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين. صدق الله العظيم.
Surah Al-Allahul Azim daripada ayat 1 hingga 8 yang kita baca sebentar tadi Ustaz ya. Sebenarnya surah Al-Hijr ini dia macam satu kumpulan lah dengan surah Ibrahim sebelumnya. Kita dah bincang surah Ibrahim tuan-tuan, dan juga sebelumnya lagi surah Ar-Ra'd. Surah guruh ataupun petir itu. Jadi kat situ ada kalau orang beriman nak tenang adalah dengan berzikir ya. Pasal berzikir ini akan menyebabkan hati kita tenang dalam kehidupan kita. Di situ ayat surah yang ke-13. Pada surah 14 antara key point dia adalah syukur ya, makin banyak bersyukur Allah akan tambah. Dan dalam surah Al-Hijr ini banyak bercerita tentang jaga. Jaga ya. Salah satu yang Allah jaga adalah Al-Quran ini sendiri. Nanti kita akan tengok pada ayat yang ke-9 Ustaz ya. Tapi kita mulakan dahulu dengan Alif Lam Ra. Apa maksud Alif Lam Ra? Seperti mana yang kita tengok Alif Lam Mim ya, ataupun huruf lain Kaf, Ha, Ya, Ain, Sad. Kita tak tahu maksudnya. Yang tahu adalah Allah Subhanahu Wa Taala ya. Tetapi kalau katakan kita masuk ke surah ini dengan sikap bahawa saya tak tahu ya Allah, saya lemah ya Allah, kita mengaku kepada Allah ya, walaupun kita ada banyak sijil belajar tinggi pengalaman Ustaz ya, maka insya-Allah dengan kerendahan hati itulah Allah akan membuka lebih banyak lagi ilmu hikmah, kerana yang Maha mengetahui adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, itu sebabnya sikap ni amat penting ya. Kita baca auzubillahi minasyaitonirrajim, kita ambil air sembahyang ya, pegang al-Quran ini, kita baca dengan berkata ya Allah, aku perlukan hidayah. Itu yang kita doa tadi dalam Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Jadi kalau dalam solat Ustaz ya, maksudnya solat tarawih ke solat isyak ke ya, jadi imam kita minta dapat hidayah. Kalau ada baca surah selepasnya itu, sebenarnya surah yang kita baca itu adalah jawapan daripada permintaan kita sendiri. Ya, jadi kalau kita dapat baca qul huwallah pun okey, tak ada masalah. Ataupun kalau katakan kita baca daripada sumber yang lain ya, surah-surah lainlah. Okey. Jadi dalam ayat yang pertama ini Allah menyatakan tilka ayatul kitabi wa qur'anin mubin ya. Inilah ayat yang tertulis. Bila al-kitab ini maksudnya daripada langit yang atas itu memang dah lengkap, dia turun ke bawah, kemudian sedikit-sedikit turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam misalnya. Jadi nak ceritanya bahawa sesuatu yang tertulis di Lauh Mahfuz yang turun sekarang ni dah lengkap ya. Tapi turun perlahan-lahan pada Nabi. Betul. Dan yang keduanya wa Qur'anin mubin, sesuatu yang dibaca. Gabung sekali dua. Subhanallah. Jadi maksudnya apa yang kita baca ni sama dengan apa yang ada di Lauh Mahfuz. Ya, subhanallah. Dan kalau ada yang kata tapi saya tak faham segala-galanya, memang penurunan daripada langit bawah kepada Nabi itu sikit-sikit, sekitar 23 tahun. Bagi kita pun sama juga Ustaz. Walaupun Quran time kita 3 hari boleh habis surah Al-Hijr, itu baru Quran, baru baca. Betul. Tapi sampai ia tertulis dalam diri kita, itu perlukan satu demi satu ya, kita menghargai ayat demi ayat. Dan tak apa, sedikit demi sedikit pun kalau katakan 2 tahun, 20 tahun, 30 tahun, betul, tak apa. Betul, ya. Yang penting kita baca apa yang sama di Lauh Mahfuz. Ya, subhanallah. Itulah yang berlaku pada malam Lailatul Qadar yang kita akan raikan insya-Allah. Saatnya kita doakan. Baik, pada ayat yang kedua Allah membawa kepada rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Jadi orang-orang kufur ini, kafir ini, dia berangan-angan kalau katakan dia boleh jadi orang Islam ya, bila dia dah sampai akhirat nantilah ya. Tetapi di sini dia rasa bahawa dia uluk-ulukkan orang Islam ya. Darhum yakulu wa yatamatta'u ya. Maka kerana mereka suka mempermainkan Nabi, dah ada mukjizat besar dah ni ya yang datang daripada langit, maka Allah kata tinggalkan mereka, biarkanlah ya. Biarlah mereka berhibur ataupun bersenang lenang dan berangan-angan, fasaufa ya'lamun, nanti mereka akan tahu ya. Jadi ini adalah satu penghinaan sebenarnya bila Allah biarkan tu ya. Bila Allah biarkan, kalau kita hari ini tuan-tuan boleh baca Quran, itu maksudnya Allah tak biarkan kita. Allahuakbar. Ya. Itu tandanya lah. Dia lebih kurang beginilah. Kalau katakan kita jumpa ustaz ni, dah lama tak jumpa, lepas tu saya tak bercakap dan ustaz tak bercakap. Dah lama tak jumpa kan? Dah lama tak jumpa, tak bercakap. Itu maksudnya saya biarkan ustaz, ustaz biarkan saya. Jangan begitu ya ustaz ya. Okey, jadi tuan-tuan sekalian, itu sebabnya kita tak nak Allah biarkan kita. Allah dah offer, dah tawarkan tilka ayatul kitab, lengkap sudah ya. Maksudnya Allah nak berkomunikasi dengan kita, tapi kalau kita tak nak bercakap balik dengan Allah, Allahuakbar, siapa boleh buat kan? Okey. Jadi pada ayat yang keempat itu, wama ahlakna, kami tidak akan hancurkan sesuatu penduduk kecuali pada kitabun maklum, sudah tertulis.
tidak dikedepankan, tidak dilambatkan, ya. Pada ayat 5 itu maksudnya jangan minta pasal orang-orang yang tidak beriman ini, ya, pada zaman Nabi dia minta. Ya, dia minta. Zaman sekarang ni ada juga orang minta, dia kata betul ke kalau Quran ni betul, Islam ni betul, kan, Tuhan itu betul, mana-mana, kan. Tak hilang lagi COVID ni. Tak habis COVID ini, bila dapat COVID ini, dan ada setengah orang COVID ini pun tak memberi kesan. Allah. Ya, dia duduk rumah, dia tak nak baca Quran, dia tak nak berubah apa-apa pasal tak apalah, ini lagi dia suka, dia cuti, kan, macam cuti duduk kat rumah, stay at home. Dia buat apa yang dia nak, kan, dia masih lagi malas ataupun kalau katakan masih bertugas, tak nak lagi report, tak nak ikut peraturan, kan. Jadi ini Allah menyatakan dalam ayat yang ke-6 ini tentang betapa engkarnya mereka ini sehingga kan mereka bercakap pada orang pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhallazi nuzzila alaihi zikr innaka lamajnun, ya, wahai orang yang diturunkan zikr. Ini nama lain bagi al-Quran, ya, az-zikr, engkau ni gila. Masya-Allah. Ya, dia cakap begitu dan dia kata kalau betul datangkan malaikat, kalau kamu ni betul minas sadiqin, in kunta minas sadiqin, pada ayat 7, maka Allah cakap kalau malaikat turun, ya, kalau malaikat turun, kalau ayat yang ke-8 ini, illa bil haqq. Mesti atas kebenaran, ada tujuan. Kalau untuk orang baik, kalau zaman dahulu belum lagi habis Quran, maksudnya Jibril datang. Subhanallah. Tetapi kalau orang yang tak beriman, kalau malaikat turun itu bersedia untuk dihancurkan. Masya-Allah, masya-Allah. Ya. Jadi ini bahagian pertama, Allah beritahu kepada kita Quran ni hebat, tetapi ada orang merasakan Quran ini kecil saja. Kan, sekadar tulisan begitu saja zaman ini ataupun sekadar bacaan saja pada zaman Nabi. Jom Ustaz, macam mana Allah beritahu zikir ini, Quran ini, apa yang hebatnya pada ayat yang ke-9 hingga 15. Okey. Terima kasih Ustaz. Saya nak respon satu Ustaz ni. Sahabat-sahabat kita dari Kota Singa, Ustaz. Ada Puan Halijah tadi, Puan Rozi daripada Singapura, terima kasih kerana bergabung dengan kita. Dan yang menarik, Ustaz, saya nak baca satu pantun. Izinkan hamba berpantun satu rangkap. Ada pantun, ya. Pantun. Nanti Ustaz tunggu untuk membalasnya. Saya membalasnya, ya, di satu hari nanti. Bukra, insya-Allah. Lembaran kain di bawah niaga, bawa ke kota jauh dan dekat. Quran time bersama keluarga. Semoga kita mendapat berkat. Amin ya rabbal alamin. Siapa? Terima kasih kepada saudara Syukur Saad. Oh, saya syukur. Yang bersyukur saya ini dapat pantun dan doa daripada Cik Syukur. Baik. Nanti bagi kat Ustaz satu. Okey, untuk saya balas balik tu. Baik, insya-Allah kita nak sambung tuan-tuan dan puan-puan, sambungan ayat kita. Ada yang tanya tadi di muka surat berapa dah Ustaz? Sekarang kita masih lagi berada di muka surat 262. Kita nak sambung dari ayat 9 hingga ayat yang ke-15. Okey, baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna nahnu nazzalna adh-dhikra wa inna lahu lahafizun. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ كَذَلِكَ نَسْلُكُهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ وَقَدْ خَلَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون صدق الله العظيم.
Surah Al-Allahul Azim daripada ayat 9 hingga 15 sebentar tadi menyambung kembali Ustaz ya. Tadi kita ada baca bagaimana orang-orang yang tidak beriman ini ataupun yang memandang iman ni enteng, rendah, dia kata apa pada Nabi? La majnun. Engkau ni macam gila-gila ni, maksudnya dikaitkan dengan ada apa, ada jin merasuk kan. Jadi kesian kamu ni gila kan, nanti kami baiki kamu lah. Dia cakap begitu pula ya, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kata mereka, kamu ni cakap benda tak betul. Kalau betul sangat kamu ni, datangkan malaikat. Dia tak tahu dia yang tak betul. Ya. Dia yang tak betul. Bahawa sebenarnya kalau malaikat datang kepada orang yang cakap perkara tak betul ini, yang mempersoalkan Allah, kebenaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia akan diazab. Ya. Maka Allah nyatakan pada ayat yang ke-9 ya, sebenarnya sesungguhnya kamilah yang menurunkan az-zikr wa inna lahu lahafizun. Kamilah yang menjaganya. Jadi maksudnya ialah apa? Nabi ni bukannya dimasuk jin apa sebagainya. Nabi tilawah al-Quran, yang jaga, yang menurunkannya Allah, bukan jin. Ya, dan yang menjaganya siapa? Adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Sebenarnya dalam surah Maidah Ustaz ya, bercakap tentang kitab-kitab umat terdahulu, umat itu yang kena jaga keaslian kitabnya. Tetapi Quran ini Allah sendiri yang kita baca ke tak baca ke apa ke, Allah tetap juga akan jaga ayat ini. Dan inilah ayat yang biasanya pada adik-adik yang hadir ke tahfiz ya akan tengok pada ayat ini. Ini motivasinya. Tapi sebenarnya yang menjaganya ialah siapa? Allah. Dia istilah yang lebih tepat kalau orang yang ingat al-Quran adalah az-zakir, orang yang mengingat. Yang jaga agar ianya terpelihara, tak ditambah tokok apa sebagainya, Allah ya. Tapi pasal mengambil daripada zakir itu bawa kepada hafiz. Itu sebabnya adik-adik yang menghafaz Quran, ia bukan sekadar mengingat ya, tetapi dia juga kena baca selalu ya, dan kemudian kena faham apa yang ada dalam al-Quran itu, dan yang paling pasti kena jaga hak yang ada dalam al-Quran. Dan bukan untuk anak tahfiz je. Kita yang saya yang tak hafid, ustaz hafaz Quran. Al-Hafiz. Al-Hafiz ustaz. Al-Hafiz pun kena jaga betul-betul. Jadi bila bercakap tentang istilah az-zikr ini, pasal tadi kita dah berjumpa Ustaz ya pada ayat 6, orang-orang tidak beriman pun cakap nuzila alaihi az-zikr ya, dan kali ini berulang balik pada ayat yang ke-9 az-zikr. Zikr ini apa? Zikir ini ada beberapa makna. Yang pertama ia adalah peringatan. Ya, peringatan. Maksudnya bila peringatan, benda ni kita dah ingat, dah tahu. Dah tahu. Istilahnya fitrah. Jadi bila kita dalam kita bila kita bercakap tentang Quran ini, sebenarnya ia adalah mengingatkan balik pada fitrah kita. Itu yang pertama. Dan yang keduanya ia adalah nasihat. Ya, perkara yang kita tahu. Itu sebabnya bila kita baca al-Quran ini, kita akan terbongkar balik ya, apa yang kita tahu, yang kita Allah dah masukkan fitrah tersebut. Kita akan kembali balik. Pada ayat yang ke-10 itu Allah menyatakan walaqad arsalna min qablika fi syia'il awwalin ya, iaitu syi' itu maksudnya kumpulan ataupun kumpulan yang bersama Ustaz ya. Jadi kalau kita tengok maksudnya itu, dan sesungguhnya kami telah mengutus beberapa rasul sebelum engkau Muhammad kepada umat-umat terdahulu. Bercakap tentang umat, istilah syi'i ini penting pasal syi'i ini satu kumpulan, dia suka fikir sama. Dia suka fikir sama. Istilah dalam psikologi ataupun sosiologi namanya group think. Dia fikir sama. Jadi bila fikir sama, kata contohnya, kita mestilah katakan ada di satu tempat tu saya pernah pergi, dia kata kalau rasanya laut itu kita kena bagi makanan contohnya. Pasal semua orang cakap perkara yang sama, jadi mereka pun sama-samalah beri makanan tersebut. Ataupun kalau pergi hutan tu minta izin nenek lalu kan begitu kan. Pasal semua orang buat begitu, dia pun buat sekali. Jadi Nabi dihantar untuk memastikan kita jangan tertekan hanya ikut kepada kumpulan kita sahaja, tetapi ingatlah peringatan original yang asli fitrah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah menyatakan daripada ayat yang ke 14-15 itu, tadi kan dia minta malaikat Ustaz ya. Jadi walau fatahna alaihim baban minas sama, kalaulah pintu langit itu dibukakan, fazallu fihi ya'rujun, dia dah nampak pun, tapi sebenarnya dia kata sukirat, kami mabuk kan. Masih lagi berdaulat. Masih lagi. Dan dia kata masyhurun, kami ni disihir. Nak ceritanya apa? Ada orang yang bila berinteraksi dengan Quran, bila dia tengok pasal benda itu menyebabkan dia kelang kabut,
ini ada masalah Nabi. Ini masalah orang yang mengingatkan saya, bukan masalah saya. Ini peringatan yang kita nak lihat bagaimana solusinya pada ayat seterusnya nanti sebentar lagi. Tapi kita berehat dahulu. Malaysia Quran Time, Musaadah COVID-19. Kembali kita dalam Malaysia Quran Time Musaadah COVID-19. Pada hari ini kita mendalami surah yang ke-15, surah Makkiyah, surah yang pastinya dalam kehidupan kita jadikan sebagai sumber keimanan, sumber motivasi. Dan untuk maklumat tuan-tuan dan puan, di dalam Al-Quran ada sebanyak 86 surah Makkiyah dan ada 28 surah Madaniyah. Maksudnya jadi Makkiyah ni amat banyak, surah yang pendek, surah yang panjang. Surah ini ada 99 ayat yang memberi panduan kepada kita melihat perjuangan ya nabi-nabi, tetapi janji Allah tetap jaga Quran, ya. Allah tetap jaga Quran, dan pada ayat yang ke-16 hingga ke-27 ini kita akan lihat Allah jaga beberapa perkara lain. Sebagai bukti kalau Allah boleh jaga semua perkara ini, Allah mudah saja menjaga agamanya. Dan kalau kita jaga agama ini, jaga Quran kita, maka insya-Allah kita tergolong daripada orang yang sentiasa dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jom kita teruskan ayat yang ke-16 hingga 19 pada halaman 263 pada kali ini. Silakan Ustaz. Terima kasih Ustaz. Kita nak sambung bacaan kita ayat 16 hingga 19 di muka surat 263. Sahabat kita di Facebook, Cik Muhammad Nazari Japa, masya-Allah. Ustaz, saya muallaf. Tapi saya buka Al-Quran, baca pun tidak tahu sebut, cuma saya baca terjemahan saja. Boleh ke? Mampu dengar Ustaz membaca sekarang. Subhanallah. Subhanallah. Mudah-mudahan barakah Al-Quran yang Cik saudara Muhammad Nazari dengar pada hari ini, Allah Subhanahu Wa Taala permudahkan lidah saudara untuk membaca Al-Quran kalamullah. Tak apa, hari ini kita dengar, kita ikut sikit-sikit, saya baca sikit-sikit, ikut slow-slow, pelan-pelan, perhatikan terjemahan dia. Insya-Allah satu hari nanti Allah Subhanahu taala akan permudahkan Cik Mat Nazari. Dan Cik Nazari jaga Quran, pasti Allah jaga. Allahu akbar. Subhanallah. Baik, tahniah kerana bergabung dengan kita pada hari ini. Jom ikut saya baca lagi ayat 16 hingga ayat yang ke-19 A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُبِينٌ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, benarlah kata-kata Allah dalam ayat 16 hingga 19 sebentar tadi. Allah meneruskan perbincangan, memberitahu kepada kita Ustaz ya, pergi keluar, tengok balik ya, waqad ja'alna fis sama', di langit itu ya, bukan langit yang rendah Ustaz ya. Bila cakap tentang as-sama' dengan as-samawat ini berbeza. As-samawat ini maksudnya 7 petala langit, tapi kalau sama' ini apa-apa saja yang tinggi, yang tak semestinya yang 7 itu yang melangkau daripada perkara tersebut. Bima sakti yang ada. Jadi ilmu kita amat terhad, tetapi Allah cakap bahawa sebenarnya ada burujan, gugusan bintang yang menjadi perhiasan untuk orang yang memandang. Jadi cantik ya, Allah hias kepada langit ini.
wa hafiznaha min kulli syaitanir rajim. Ini adalah perkataan kedua, perkataan hafiz ini ya. Allah menjaganya min kulli syaitanir rajim. Masya-Allah. Daripada syaitan yang direjam. Allah jaga apa? Allah jaga daripada mereka ini mengambil illa manistaraqas sam'a fa atba'ahu shihabun mubin, ya, daripada mencuri maklumat. Mencuri maklumat. Ini pun maksudnya syaitan ini salah satunya dia curi maklumat maksudnya. Mana yang dia dapat tu dia bagi tahu kepada bomo, ya. Kadang-kadang dia bagi tahu bukan semua betul. Dia mana yang dapatlah kan. Dia bukannya ada apa tabayun kan. Dia main hantar je forward je maklumat kan. Jadi jangan kita forward segala maklumat tanpa tentukan kebenaran. Pasal apa? Dia macam syaitan. Kita tak nak. Jadi Allah beritahu perkara ini pasal apa? Pasal bintang yang ada, buruj yang ada, satu cantik tapi dia ada fungsi. Itulah yang ada di dalam kehidupan kita. Allah mengajar kita buat sesuatu itu dengan amat seni, amat cantik. Macam Ustaz baca, masya-Allah. Tuan-tuan yang akan baca Quran dengan amat cantik suaranya, tapi dalam masa yang sama ada fungsi. Mengapa baca dengan bagus? Kerana ia nak memasukkan dalam hati kita. Ustaz ya. Kita sama-sama nak pastikan mesej itu sampai ke dalam hati kita. Jadi setiap perkara yang kita buat di tempat kerja, di rumah, nak cantik tapi cantik itu ada fungsi. Bukan cantik itu untuk membazir ataupun berfungsi tapi tak cantik kan. Baca Quran tapi walaqad ja'alna fis sama'i burujan wa zayyana, itu cara saya kot, tapi saya akan cuba majukan Ustaz ya, insya-Allah. Jadi itu yang pertama. Kemudian Allah bercakap, kalau tadi di langit, kemudian Allah bercakap pada ayat 19 di bumi, wal arda madadnaha wa alqaina fiha rawasi wa ambatna fiha min kulli syai'in mawzun, ya. Allah letakkan gunung untuk pastikan semuanya stabil, ya Ustaz ya, dan kemudian ditumbuhkan banyak tumbuh-tumbuhan mauzun. Perkataan mauzun itu yang menarik pasal apa? Daripada perkataan wazan, sesuatu yang seimbang menurut ukuran. Ya, Allah jaga. Maksudnya pokok yang ada itu cukup dengan binatang yang ada apa sebagainya, kerana dia melibatkan ekologi, tak kurang tak lebih, keseimbangan. Yang sekarang ni Ustaz ni kita nampak sungai dah stabil balik. Pasal sebelum ini ada makhluk yang tidak menstabilkan. Pasal apa? Tak ambil Quran sebagai panduan. Jadi kita mengharapkan bahawa Allah dah stabilkan, dan harapnya lepas 44 hari ya PKP habis 12 Mei, kalau tak tahulah sambung ke tak Ustaz ya. Tetapi lepas ini kita jaga betul-betul apa yang ada dalam Quran, dalam amalan kita, insya-Allah mauzun, ya. Allah beritahu kat sini, beritahu kepada kita, Allah menstabilkan segala-galanya, apa tindakan saya untuk menstabilkan dunia? Itu cara kita bertauhid, beriman kepada Allah. Bila baca ayat begini, tuan-tuan sekalian ya, jumpa ayat tauhid, bukan sekadar kita kata ayat tauhid ini Allah punya kerja, bukan sekadar itu. Kita pun kena tengok, Allah dah stabilkan, saya buat apa? Kan? Dalam ayat yang seterusnya apa? Jom sambung. Okey, baik. Kita sambung ayat yang ke-20 sehingga ayat yang ke-27, masih lagi tuan-tuan di muka surat 263. Sahabat kita di Facebook, puan ataupun Cik Puan Idah Uthman, alhamdulillah dah lama Ustaz saya nak sangat-sangat Ustaz tadabbur surah Al-Hijr ni. Ya ke? Allahu akbar. Di pagi Jumaat yang mulia ini Allah makbulkan. Masya-Allah. Dan Ustaz pakai baju biru ni. Biru. Itu tertambahlah. Hiasan. Itu tertambah. Okey, insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan, jom kita baca, sambung bacaan kita. Cik Nazari tadi, jom kita baca sambung lagi ayat yang ke-20 sehingga ayat 27. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ وَمَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إلا بقدر معلوم وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء
أسقيناكموه وما أنتم له بخازنين وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون والجان خلقناه من قبل من نار السموم صدق الله العظيم. Surah Allahul Azim. Di dalam ayat yang ke-20 hingga 27 ini sekali lagi Ustaz, ya, Allah bercerita tentang Allah jaga. Allah. Ya, Allah jadikan dan jadikan pelbagai perkara di atas muka bumi ini yang ada fungsi. Ya, apa yang Allah jadikan pada ayat 20? Wa ja'alna lakum fiha ma'ayish. Dan kami telah jadikan padanya sumber-sumber kehidupan untuk keperluanmu dan makhluk-makhluk yang bukan kamu memberinya rezeki. Allah. Subhanallah. Ini dia kalau kita nak ambil perhatian, kita ambil perhatian perkataan lahu pun dah cukup. Ustaz, ya. Lahu saja. Pasal apa? Pasal lahu itu sebelumnya itu wamal lastum. Allah dah bagi macam-macam ini untuk kita hidup kan. Kita untuk kita lah kan. Tapi Allah cakap wamal lastum lahu biraziqin, kepada makhluk yang kamu tak beri rezeki. Allahu akbar. Maksudnya Allah dah jaga segala-galanya. Cuba Ustaz lah bayangkan, ya. Ustaz, kalau Ustaz ada staff tak Ustaz? Orang yang bekerja dengan Ustaz? Tak ada. Tak ada, ya. Kalau ada 5 orang bekerja bawah Ustaz, kalau seorang 2,000, 5 orang 10,000. Betul, Ustaz. Nak kena bayar kan? Betul, Ustaz. Kita pening kepala nak cari. Betul. Kalau katakan Ustaz ada kucing. Kucing ada. Ada berapa ekor Ustaz? Ada 2 ekor. 2 ekor. 1 ekor berapa ribu? Berapa ribu? Berapa ratus kena spend belanja banyak juga Ustaz. Banyak juga, banyak, ya. Ustaz. Itu belum lagi masuk dia punya apa, dia punya, kalau dalam manusia tu ada dia punya jantung dia, dia punya mata dia. Kalau kita kena bayar balik kan, pasal dia nak dapat rezeki, bukan sekadar rezeki duit tu saja. Rezeki makan, rezeki dia punya jantung berdegup, paru-paru dia boleh bernafas dengan bagus, tidak ada virus COVID kan. Masya-Allah Ustaz. Kalau kita kena bayarlah bagi setiap satu Akbar. kena bayar RM1 Ustaz. Allahu akbar. Ya? Maka Allah nak bagi tahu kepada kita bahawa sebenarnya biasanya kita cakap rezeki ini kita dapat, ini Allah bagi, tapi yang kita tidak beri rezeki pun Allah bagi rezeki juga. Masya-Allah. Ya. Maksudnya yang paru-paru kita dapat rezeki bernafas itu kita tak payah pun bayar, ya. Kita dapat rezeki pergi menghadiri Quran time. Harganya berapa Ustaz? Kalau katakan penonton kena bayar kan. Kalau seorang kena bayar RM1. Contohnya, kalau katakan ada berapa ratus ribu sekarang ini, tapi Allah beri rezeki tersebut, nak menceritakan apa peranan kepada kita, kembalilah kepada Allah. Ya, jangan menyatakan bahawa saya ni yang hebat, saya inilah yang bagi gaji apa sebagainya. Sebenarnya Allah lah yang hebat untuk kembali balik jaga agama ini, sehingga kan Allah akan jaga rezeki kita, insya-Allah. Dan kemudian Allah menyatakan dalam ayat yang ke-21, ya, khazanah bagi rezeki ini adalah Allah punya. Allahu akbar. Store, dia punya store rezeki tu. Cuba bayangkan Ustaz, ya, kita punya beras yang kita nak makan untuk masa tahun ini, Allah kata simpan sendiri. Allah. Beras yang kita makan setiap hari, katakan 1 pinggan kan, simpan sendiri. Allah tak simpankan untuk kita. Allahu akbar. Memang rasanya kat rumah kita penuh dengan beras saja. Kan? Tuan-tuan yang berada kat rumah, kalau makan 2 pinggan, ya, anak ada apa sebagainya, kita kena simpan sampai 3 tahun ataupun 10 tahun. Khazanah itu, dia punya store-nya itu, sudah tentu kita akan kena bayar storage aja
Business storage akan jadi amat laku Ustaz. Allahuakbar. Ya, tapi alhamdulillah Allah bagi free saja storage tersebut, simpanan tersebut, pada waktunya Allah bagi. Ya. Pada waktunya biqadari maklum, pada kadarnya Allah bagi lagi. Ya. Dan ini adalah satu tanda kebesaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Lagi apa lagi Allah jaga kita? Pada ayat 22, wa arsalnar riyaha lawaqih. Ya. Allah hantarkan angin yang, kalau terjemahannya untuk mengahwinkan Ustaz. Pelik pula kan. Macam mana pula angin mengkahwinkan ya. Lawaqih ini daripada perkataan laqaha ya. Maksudnya ialah dia membawa sesuatu, dia ada beberapa makna. Satu ialah dia ada sesuatu yang bermanfaat, iaitu hujan. Hujan, okey. Ya, pasal ada angin yang tak bawa hujan, ada angin yang boleh bawa hujan. Maksudnya dia bawa awan lah sebagai satu. Yang keduanya, angin ini dia boleh menemukan debunga jantan dan betina. Sebab itu masuk mengkahwinkan. Mengawinkan itu. Jadi kalau ada angin yang dia hanya untuk tiup sahaja, tapi dia akan mencerai-ceraikan jantan dan betina, akhirnya kita tak dapat makan durian. Ustaz, last time makan durian bila? Lama dah sangat. Lama dah ya, sejak PKP. Terlantar kan. Terlantar lain macam. Okey. Jadi fa anzalna minas sama'i ma'an fa asqaina. Jadi Allah hantarkan air ya. Semua ini bi khazinin, semuanya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Yang sebenarnya bila Allah cakap sekali lagi pada ayat 23, kamilah menghidupkan, kami mematikan. Perkataan yang kita nak beri perhatian, semua kita beri perhatian, tapi kita hari ini tengok wa nahnul warithun, kami yang mewarisinya. Masya-Allah. Dia lebih kurang beginilah Ustaz ya. Kalau Ustaz ada harta, nanti bila kita pergi anak kita dapat. Betul. Bila anak kita pergi, siapa dapat? Cucu je dapat. Kalau cucu je dah tak ada, siapa dapat? Dia kembali balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Malah sebenarnya kalau kita makan pun, kalau kita makan, lepas kita habis makanan tu, katakan ada berbaki kan, tulang ke apa ke, nanti dia akan diwarisi. Ada orang kutip sampah, ada binatang apa sebagainya. Tapi akhirnya bila semua manusia dah tak ada dah, sebenarnya kembali pada Allah Subhanahu Wa Taala. Nak ceritanya apa? Kita kena buat persediaan apa yang kita siapkan agar kita dapat warisan yang terbaik bila sampai di akhirat nanti. Dalam surah Al-Mu'minun Allah cakap alladzina yarithunal firdaus hum fiha khalidun. Jadi apa yang kita kena buat pada ayat 24 ini? Allah tahu siapa yang menyegerakan, siapa yang bertangguh-tangguh. Jadi inilah perkara yang kita perlu ambil sebagai perhatian. Mana yang perlu kita cepatkan, baca Quran kena cepatkan, tengok TV yang bukan berkaitan dengan kebaikan ya, bolehlah lambat-lambatkan ya. Buka cepat ya. Apa yang perlu dilambatkan? Mungkin cek banyak sangat WhatsApp ke, mungkin yang tak bermanfaat, okey, perlu dicepatkan. Inilah perkara yang kita boleh belajar. Dan pada ayat 26-27 Allah bercerita tentang kejadian manusia dan juga jin. Masya-Allah. Pasal ini ada kaitan dengan sejarah yang kita akan lihat pada hari esok, bagaimana jin ataupun syaitan iblis tak puas hati dengan manusia pasal fakta ini. Tapi itu kita tak cerita hari ini Ustaz ya. Jadi kita nak tengok pasal perkara ini amat penting untuk kita memahami bagaimana cabaran godaan syaitan dalam hidup kita berdasarkan pada fakta pada ayat nombor 26 dan 27. Jadi sebelum kita tengok pada hari esok, jom kita tengok apakah 3 resolusi pada hari ini, apakah perkara yang boleh kita bawa pulang sebagai panduan daripada 27 ayat pada hari ini. Yang pertama, iaitu kita ingin sama-sama ya, apakah yang boleh kita ambil? Yang pertama, kalau kita mahu dijaga oleh Allah, jagalah Al-Quran. Ya, jagalah hubungan kita dengan Al-Quran, insya-Allah Allah akan jaga kita. Don't worry. Kita baca, kita cuba faham dan cuba kita amalkan. Yang kedua, dekati alam, perhatikan alam dan lihat kalau Allah ini hebat, apa peranan kita untuk memastikan alam ini tidak sia-sia Allah jadikan untuk kita. Yang kedua. Dan yang ketiga, uruskan tugas kita sebagai hamba Allah yang mengikut pada Al-Quran, insya-Allah rezeki dan air dan segala keperluan kita Ustaz ya. Dalam PKP ini ada yang bimbang pasal rezeki apa sebagainya. Allah akan jaga. Allah akan jaga. Kalau kita jaga Al-Quran yang Allah jamat jaga pada hari ini. Jadi 3 perkara inilah sebagai resolusi kita. Kita doakan agar kita dapat mengamalkan surah Al-Hijr ayat 1 hingga 27 pada hari ini. Dan dengan itu kalau tuan-tuan dah ikuti, dah faham 27 ayat ini Ustaz ya, sudah tentu sudah bersedia untuk kuis. Ini kuis Soalan kita. Ustaz, silakan. Bagi tuan-tuan dan puan, bagi soalan tajwid
Sila nyatakan daripada ayat yang saya bacakan hari ini 3 contoh hukum ikhfa hakiki dan 3 contoh hukum izhar halqi. So ada 6 lah. 3 ikhfa hakiki, 3 izhar halqi Ustaz. Itu untuk tajwid Ustaz. Tajwid. Ya. Untuk tadabbur, nyatakan. Nyatakan apakah ayat yang menjelaskan Allah amat menjaga ataupun dalam perkataan bahasa Arabnya hafiz. Ya, sebutkan ayatnya, nombor apa di dalam jawapan tuan-tuan. Kumpulkan 5 jawapan ini, 5 daripada Isnin sampai Jumaat, hantarkan ke kalau di Facebook #QuizMQT dan kalau di WhatsApp boleh hantar ya ke nombor yang tuan-tuan pun sudah ada dalam senarai ataupun di atas talian pun ada 0115854437 sekarang tapi kita nak doa dulu. Doa dulu Ustaz. Harapnya menang tapi bukan sekadar menang di sini, menang di akhirat. Sila Ustaz. Amin. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah wa ya Rahman wa ya Rahim. Di saat yang penuh barakah ini, di penghulu segala hari, penghulu segala bulan ini ya Allah, kami tidak pernah putus mengangkat tangan memohon ke hadrat-Mu ya Allah, agar diampunkan dosa-dosa kami ya Allah, agar diampunkan dosa-dosa ibu dan ayah kami ya Allah, agar diampunkan dosa-dosa ibu dan ayah mertua kami ya Allah. Kasihanilah mereka sebagaimana mereka kasih kepada kami ya Allah, sejak kami kecil lagi ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami rindu akan ibu dan ayah kami ya Allah. Barangkali ada saat ini di antara kami yang berjauhan dengan ibu dan ayah kami ya Allah. Justru ya Allah kami mohon kepadamu, jagalah mereka untuk kami ya Allah. Kurniakan kesihatan buat mereka, kurniakan ketenangan buat mereka ya Allah, kurniakan kekuatan buat mereka untuk terus beribadah kepadamu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, andai ada di antara kami yang mana ibu dan ayahnya atau salah seorang dari keduanya telah pergi meninggalkan dunia ini ya Allah, maka jangan jadikan kami seorang anak yang lupa akan ibu dan ayah kami di kubur sana ya Allah. Akan tetapi jadikan kami ini anak-anak yang saleh dan salihah, yang senantiasa mendoakan ibu dan ayah kami di kubur sana ya Allah, birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, mata kami jadikan mata yang suka melihat Al-Quran lalu menangis membacanya. Lidah kami ya Allah, lidah yang fasih menyebut kalam-Mu Al-Quran. Telinga kami ya Allah, telinga yang tidak pernah jemu-jemu mendengar lantunan bacaan ayat suci Al-Quranul Karim. Tangan kami ya Allah, tangan yang sibuk membelik lembaran mushaf Al-Quran. Hati kami, hati yang senantiasa ingin berhibur dengan maknanya, memahaminya dan juga dikuatkan untuk mengamalkannya. Birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, selamatkan sahabat kami yang kini sedang dirawat wabak ini ya Allah. Kurniakan perlindungan buat sahabat kami yang kini di barisan hadapan ya Allah. Angkat kembali wabak ini ya Allah, angkat kembali wabak ini ya Rahman. Birahmatika ya arhamar rahimin. Terima doa kami ya Allah, perkenankan permintaan kami ya Rahman. Wahai Tuhan yang Maha mendengar lagi Maha mengasihani. ربنا تقبل منا دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Qabbalallahu minkum. Ya wa minkum taqabbal ya karim. Moga-moga Allah mengabulkan doa kita sebentar tadi Ustaz, ya, sebentar tadi yang diaminkan oleh tuan-tuan puan-puan yang berada di rumah. Kita berdoa di hari Jumaat yang penuh barakah ini, Allah mengangkat doa kita. Amin, ya, dan Allah memudahkan urusan dan kita menjadi orang yang sentiasa menjaga al-Quran, Ustaz, ya. Menjaga al-Quran ini satu perkara yang perlu kita kempenkan dari masa ke semasa, dan kita ada satu acara khas, kempen World Quran Hour yang akan berlangsung nanti pada 13 Mei, Ustaz, ya. Ini satu perkara tuan-tuan yang berada di depan kaca TV, di Facebook, nanti tolong beritahu, ya. Kalau katakan ada yang tak pernah ikut Quran Time, ya, yang inilah kempen. Kita akan membincangkan surah Ar-Rahman, bagaimana kaitan dengan COVID-19 ini. Kita nak tengok suluh daripada wahyu, ya, pada 13 Mei pada jam 12 hingga 1 dekat mana? Di depan kaca TV, di Facebook sama juga, ya, dan akan disiarkan juga di beberapa siaran ataupun saluran, ya, di RTM, di TV, di bernama di Astro Oasis, ya. Jadi ini adalah acara yang penting. Harapnya tuan-tuan boleh simpan, letak dalam kalender, beritahu pada kawan 13 Mei nanti, insya-Allah. Dalam masa yang sama kita juga ingin berkongsi kemanisan al-Quran ini bersama dengan rakan-rakan kita yang mungkin berada di hospital, Ustaz, ya, yang berada di pusat-pusat kesihatan. Kita ada wakaf yang boleh kita laksanakan. Ada nombor tertera di atas skrin, iaitu mari kita tengok sama-sama. Kempen ini sekarang ini sudah berjalan. Itu nombornya. Boleh tuan-tuan berwakaf 1-2 mushaf. Harapnya itulah jariah kita sampai di syurga. Kita rasa kemanisan iman daripada al-Quran, mereka juga di katil-katil sakit. Tuan-tuan, kita berada di penghujung, bertemu lagi kita, dan jangan lupa selepas ini kita ada tazkirah yang amat istimewa daripada Ustaz Ahmad Dasuki. Tajuknya amat menarik, Ustaz, ya. Tapi biar Ustaz Ahmad Dasuki yang berkongsi tajuknya. Tunggu. Kita bertemu lagi dalam Malaysia Quran Time, ya. Selepas ini sambung, tetapi ulangan bagi episod ini pada jam 10 malam ini, bahagian kedua surah Al-Hijr pada hari esok 12 tengah hari. Malaysia Quran Time, Musaadah COVID-19. Kita berhenti sebentar. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah wa ba'd. Alhamdulillah, kita syukur pada Allah di saat yang sebegini Allah telah kurniakan peluang untuk kita mengenali seorang sahabat yang hebat dalam sejarah Islam, di mana sahabat ini dinamakan dengan Khalid Al-Walid, merupakan di antara sahabat yang memang diingati dalam doa-doa Rasulullah, dan juga di antara orang yang sentiasa menjadi ingatan dalam kehidupan setiap di kalangan kita. Kita kenalkan Khalid Al-Walid, seorang hamba Allah yang begitu teguh jiwanya. Kemudian akhirnya lalu Allah jadikan dia kematian dalam bulan Ramadan Al-Mubarak. Satu pilihan yang indah saat mana usianya berusia pada 55 tahun. Allah pilih dia untuk diwafatkan pada 18 Ramadan. Satu tarikh yang menjadi ingatan di kalangan kita pada saat sebegini. Tuan-tuan tahu siapa Khalid Al-Walid ini? Khalid Al-Walid ini asalnya seorang yang menentang Islam. Kemudian akhirnya Allah telah membuka hatinya, seorang sepupu kepada Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, dan dia juga merupakan anak saudara kepada Maimunah, isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam kehidupan Khalid Al-Walid ini, suasana kehidupan dia membesar dengan keadaan yang melawan Islam. Tuan-tuan tahu dalam sejarah di mana Khalid Al-Walid ini di antara orang yang di mana dia terlibat dalam peperangan Uhud untuk menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di peringkat awalnya Khalid Al-Walid ini menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kan di saat mana dia telah berjaya untuk melawan Rasulullah, membawa pasukan untuk menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini,
Sehingga kan di waktu mana dalam perang Uhud itu, hampir-hampir kekalahan itu berlaku kepada Rasulullah dan juga para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Khalid Al-Walid lah yang telah membalas waktu mana peperangan Badar, peperangan jam pertama, waktu mana Khalid Al-Walid tidak bersama dalam peperangan itu, tapi dalam peperangan Uhud dia telah membawa satu pasukan untuk menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kebijakan dia waktu mana dia menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, dia tinggalkan segala harta-harta rampak, harta-harta yang dibawa daripada kota Mekah, yang menyebabkan tentera-tentera pemanah dalam keadaan yang masing-masing menganggap bahawa telah berakhir yang disebut dengan peperangan, telah berakhir peperangan yang dinamakan dengan peperangan Uhud itu sendiri. Lalu sahabat-sahabat turun. Apabila sahabat-sahabat ni turun saja daripada medan ini, lalu Khalid Al-Walid memusing yang disebut dengan Bukit Uhud ini. Apabila dia pusing di belakang Bukit Uhud, kemudian dalam keadaan sebegitu, dia telah datang kembali menyerang Rasulullah di sebelah belakang ini, sehingga kan ramai sahabat-sahabat gugur syahid. Apabila sahabat-sahabat gugur syahid dalam peperangan ini, termasuk bapa saudara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Hamzah Abdul Muttalib dan seumpamanya, sahabat-sahabat yang nama-nama yang hebat dalam sejarah Islam. Kemudian lepas pada itu, Khalid Al-Walid rasa bahawa peperangan menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini tidak membawa keuntungan dalam kehidupannya. Rasulullah sendiri apabila melihat bagaimana cerdiknya Khalid Al-Walid ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hantar yang disebut dengan abang kepada Khalid Al-Walid ini, Walid bin Walid, disebut demikian. Abang ini hantar surat kepada Khalid dan beritahu pada Khalid, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercerita tentang kamu, bercerita tentang Khalid Al-Walid ini. Khalid Al-Walid bila dia tahu Rasulullah bercerita tentang diri dia, dia rasa diri dia ni dihargai dalam Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah sebut pada Walid dan Walid Al-Walid ini sendiri, dia sebut bahawa sesungguhnya Khalid ini tak sesuai berada dalam orang-orang musyrik itu. Khalid ini sesuai bersama dengan Islam, dan dihantar surat. Bila Walid Al-Walid ini hantar surat kepada adiknya Khalid Al-Walid ini, lalu Khalid Al-Walid di waktu mana lepas pada perjanjian Hudaibiyah. Perjanjian Hudaibiyah ini perjanjian yang kita semua tahu. Di saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buat satu perjanjian yang menyebabkan sahabat-sahabat rasa tak puas hati dengan perjanjian ini. Dalam sejarah disebut bahawa Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu pernah tengok saja perjanjian ini. Umar Al-Khattab sebut kepada Rasulullah, "Anta Rasulillah? Kamu ni Rasulullah ke? Sampai begini sekali kamu buat perjanjian ini?" Lalu Abu Bakar menegur Sayyidina Umar Al-Khattab. Abu Bakar tegur Sayyidina Umar, "Kamu tahu tak Umar, depan kamu ni ialah Rasulullah. Mana boleh kamu bercakap demikian?" Perjanjian ini memberi kesan dalam kehidupan sahabat-sahabat. Di waktu mana dalam keadaan demikian, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri tak masuk yang disebut dengan Mekah pada saat yang demikian dalam perjanjian Hudaibiyah. Di saat inilah bila selesai saja Rasulullah pulang ke kota Madinah, lalu dalam keadaan demikian Walid Al-Walid ini menghantar surat kepada Khalid Al-Walid memberitahu cerita tentang bagaimana Rasulullah menyebut tentang Khalid Al-Walid ini. Dalam keadaan demikian, Khalid Al-Walid dia cerita kepada sahabat-sahabat yang lain, antaranya Ikrimah bin Abu Jahal. Dia sebut pada Ikrimah, saya rasa bahawa saya ingin bersama dengan Islam. Di waktu inilah Abu Sufyan menentang. Abu Sufyan menyebut bahawa tak layak kamu bercakap demikian. Lalu berlaku perbantahan. Ikrimah bagi tahu pada Abu Jahal, Abu Sufyan, disebut pada Abu Sufyan, "Kamu jangan sekali-kali kamu bercakap demikian dengan Khalid Al-Walid. Dia ada hak untuk dia bercakap dalam keadaan sedemikian rupa." Lalu Khalid Al-Walid bersama dengan 3 orang sahabat pergi menuju ke kota Madinatul Munawwarah. Kala mana sampai di kota Madinatul Munawwarah, berjumpa depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di saat itulah keluar daripada bibir Khalid Al-Walid syahadah yang menunjukkan dia bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil kesempatan ini untuk menjadikan Islam ini kuat
dengan Khalid Al-Walid. Khalid Al-Walid mesti dijadikan di antara ikon-ikon yang hebat dalam sejarah Islam ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membentuk peribadi Khalid Al-Walid menjadi seorang yang tegas, orang yang hidup dalam keadaan penuh dengan kekuatan beragama. Khalid Al-Walid di waktu mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mula menghantar untuk menjadi tentera-tentera untuk berperang dalam peperangan Islam. Tuan-tuan tahu, peperangan yang di antara peperangan yang dihantar ini lebih daripada 50 jenis peperangan yang diterlibat. Antaranya pembukaan kota Mekah. Dibuka kota Mekah dan Khalid Al-Walid memimpin satu pasukan untuk membuka kota Mekah itu sendiri. Bukan sekadar membuka kota Mekah. Setelah mana berjaya pembukaan kota Mekah ini, Rasulullah hantar lagi Khalid Al-Walid termasuk dalam satu peperangan yang menjadi tinta sejarah dalam sejarah Islam, di mana Khalid Al-Walid telah menjadi di antara orang yang terlibat dalam peperangan Mu'tah. Peperangan Mu'tah ini merupakan peperangan yang memberi kesan dalam hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan seluruh umat Islam. Kerana waktu mana Rasulullah nak hantar pasukan ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut kepada 3 orang sahabat pemimpin yang akan memimpin peperangan ini. Ialah yang pertama Rasulullah sebut Zaid bin Harithah. Kalau gugur Zaid bin Harithah, Rasulullah sebut Ja'far bin Abi Talib. Kalau gugur juga Ja'far bin Abi Talib, yang dimulai dengan Abdullah bin Rawahah. Abdullah bin Rawahah memimpin pasukan. Kalau gugur juga Abdullah bin Rawahah, maka dipimpin oleh Ja'far bin Abi Talib. Kalau gugur Ja'far bin Abi Talib, Zaid bin Harithah. 3 orang ni merupakan pasukan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hantar untuk ke medan Mu'tah bersama dengan 3,000 orang. 3,000 orang. Maknanya Rasulullah dah bagi tahu dah. 3 orang ni confirm akan gugur syahid. Akan gugur syahid dalam peperangan ini. Lalu Rasulullah kata, kalau gugur juga 3 orang ni, kamu pilihlah siapa yang selayaknya untuk menjadi pemimpin setelah mana demikian. Kemudian dalam peperangan ini berlaku peperangan sampai di Jordan. Bila sampai di medan Mu'tah ini, didapati tentera Islam mendapati musuh seramai lebih kurang 200,000 orang. 200,000 orang nak dilawan dengan 3,000 orang. Di sudut logik tak logik. Kemenangan akan berjaya kepada orang Islam. 3,000 lawan dengan lebih kurang 200,000 orang. Dalam keadaan demikian disebut pada Abdullah bin Rawahah, apakah kamu nak berperang ataupun apa yang perlu kita lakukan? Abdullah bin Rawahah sebut, kami dengar seruan-seruan berlarinya bidadari Allah, dan kami terbau-bau saat sebegini wangian daripada syurga Firdaus Allah Subhanahu wa taala yang datang pada kami ini. Lalu nescaya kami tidak akan sekali-kali untuk berundur dan pulang kecuali kami berjumpa dengan janji Allah untuk mendapatkan syurga. Setelah mana dipakaikan pakaian itu, berlaku peperangan. Saya nak sebutnya tentang bila berlaku peperangan ini, gugur syahid Abdullah bin Rawahah. Kemudian lepas pada gugur syahid Abdullah bin Rawahah, naik pula ke pasukan yang kedua yang dipimpin oleh Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah pun gugur. Kemudian naik kedudukan pemimpin yang ketiga, Ja'far bin Abi Talib. Ja'far bin Abi Talib ini menjadi sejarah dalam Islam, di mana dia pegang bendera. Bila dia pegang bendera, dipancung tangan kanan dia. Bila pancung tangan kanan dia, disambar dengan tangan kiri dia. Bila disambar, dipancung sebelah tangan kiri dia, dikepit di bawah ketiak dia. Kemudian bila dipancung sebelah kanan dia, dikepit sebelah kiri dia pula. Dia tak benarkan jatuh. Kemudian dalam keadaan dipancung sebelah kiri dia tersebut, kemudian dikepit dengan tengkuk dia. Lalu waktu mana musuh tengok bendera ni tak jatuh juga, musuh pancung tengkuk yang disebut dengan tengkuk Ja'far bin Abi Talib. Bila pancung saja tersungkur Ja'far bin Abi Talib. Di waktu inilah sahabat-sahabat melaungkan nama Khalid Al-Walid. Khalid, kamu kena memimpin pasukan ini. Kamu jangan biarkan pasukan ini jatuh dan kalah dalam peperangan ini. Peperangan 3,000 lawan dengan 200,000. Dalam keadaan demikian, Khalid Al-Walid sambar bendera Islam ini. Lalu di waktu itu, Khalid Al-Walid telah menyusun kembali pasukan yang berada di belakang, berada di hadapan, kemudian sebelah kiri berada sebelah kanan, kemudian kanan berada sebelah kiri.
daripada jumlah 3,000 orang ini, lalu dinampakkan jumlah yang ramai. Sehingga kan tentera-tentera yang disebut dengan tentera Rom dan Parsi ini lari di saat yang demikian. Khalid Al-Walid telah memacu kemenangan dalam yang disebut dengan peperangan Mu'tah ini sendiri. Setelah mana gugur sahabat-sahabat ini, lalu dikumpul kembali jenazah-jenazah di kalangan sahabat ini. Dicari jenazah Ja'far bin Abi Talib. Didapati jenazah Ja'far bin Abi Talib berkecai badannya. Tangannya tak tahu ke mana. Kepala dia, kemudian tu badan dia, bila dilihat saja, dibilang di tubuh badan Ja'far bin Abi Talib ada lebih kurang 70 panahan anak panah yang menembusi jasad Ja'far bin Abi Talib ini. Lalu dihantar surat oleh Khalid Al-Walid. Dihantar surat kepada Khalid Al-Walid menghantar surat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut, sesungguhnya roh Ja'far bin Abi Talib menjadi di antara roh-roh yang berterbangan dalam syurga Allah, dalam burung yang warna hijau, dan digelarkan dengan Asy-Syahid Ja'far At-Tayyar, digelarkan dengan demikian. Para penonton dan sahabat-sahabat sekalian, Khalid Al-Walid ini Allah jadikan kecerdikan dia, kecerdasan dalam peperangan. Dalam lebih kurang 50 peperangan yang dilalui tersebut, dia sentiasa diberi kemenangan. Allah memberi kemenangan dalam kemenangan-kemenangan yang hebat padanya. Termasuklah di kemuncak dalam hidupnya, dia telah memimpin pasukan melawan tentera kerajaan Rom dan juga Parsi ini, yang disebut dalam surah Ar-Rum, Alif Lam Mim, Ghulibatir Rum. Allah cerita tentang ayat ini. Dalam tempoh tersebut Allah Subhanahu Wa Taala sebut Alif Lam Mim, Ghulibatir Rum, akan dikalahkan kerajaan Rom ini sendiri. Di ayat yang ni digambarkan oleh Khalid Al-Walid dalam peperangan Yarmouk. Apabila berlakunya peperangan Yarmouk, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan ini Khalid Al-Walid telah memimpin pasukan Islam seramai lebih kurang 45,000 tentera Islam. Kemudian dalam keadaan tentera musuh kerajaan Rom dan juga Parsi ini seramai lebih kurang 240,000 untuk menentang Khalid Al-Walid ini sendiri. Allah Subhanahu Wa Taala memberi kelebihan pada Khalid Al-Walid untuk di saat inilah menunjukkan keinzahan dan kemuliaan Islam. Dalam peperangan Yarmouk menunjukkan pembukaan Islam sampailah kepada kita pada saat ini, dalam keadaan yang kitanya diajar supaya mengambil pengajaran-pengajaran yang hebat daripada hamba Allah, seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang hebat dalam mendidik dan membesar dirinya untuk menjadi contoh dan qudwah pada kita semua. Mudah-mudahan Allah jadikan kekuatan pada kita dalam kita memahami seorang hamba Allah Subhanahu Wa Taala ini, dan Allah masukkan kita di kalangan hamba-hamba Allah yang saleh. Mudah-mudahan Allah jadikan kita di kalangan mereka yang diberi kebaikan-kebaikan yang berterusan, dan kita berehat seketika mudah-mudahan Allah jadikan kita di kalangan mereka demikian. Sahabat-sahabat, kita masih lagi berbicara tentang mengenai Khalid Al-Walid, di antara manusia yang Allah jadikan di antara orang-orang yang hebat dalam sejarah kehidupan kita, untuk kita sama-sama merenungi bagaimana kehebatan orang yang betul-betul inginkan syurga Allah. Dalam hidupnya telah mengorbankan segala-galanya untuk Islam. Di saat mana dia menghadap di hadapan Allah, dia tidak memiliki apa-apa kecuali pedangnya dan juga sedikit barang-barang yang ditinggalkan dalam hidupnya. Hidupnya dikorbankan untuk Islam. Kita belajar tentang Khalid Al-Walid, seorang yang tokoh yang hebat. Pada usia 55 tahun, Allah Subhanahu Wa Taala wafatkannya. Dalam keadaan ia merasa bangga dia dalam hidup dia, dalam keadaan dia memilih Islam sebagai satu cara hidup. Maknanya dalam kehidupan kita para penonton dan sahabat-sahabat sekalian, tidak ada orang yang Allah Subhanahu Wa Taala tak buka jalan untuk pada diri dia dalam keadaan kesenangan pada agama, kecuali dia sendiri yang menolak kepada agama tersebut. Khalid Al-Walid di antara contohnya. Walaupun dia dibesarkan di peringkat awal, dia menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi di kemuncak dalam hidup dia, dia bersama dengan Rasulullah dan juga para sahabat ridwanullah alaihim ajmain
Sehingga dia telah membuktikan dirinya di antara orang-orang yang benar-benar mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Di saat mana dalam peperangan Yarmouk, tiba-tiba dia mendapat satu berita supaya digantikan tempat kedudukannya untuk menjadi panglima tentera, kemudian diturunkan kedudukan dia di zaman Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar melihat kejayaan demi kejayaan yang dimiliki oleh sepupunya ini, Khalid Al-Walid ini. Maka ia menjadi bahaya pada Khalid Al-Walid dalam hidupnya. Nanti dia nampak bahawa Islam ini, semua orang Islam hanya bergantung dengan kekuatannya. Di saat mana kemuncak dalam hidupnya, Sayyidina Umar menurunkan kedudukan dia. Sayyidina Umar letakkan di bawah, digantikan dengan Abu Ubaidah Al-Jarrah untuk menggantikan tempat Khalid Al-Walid. Tuan-tuan tengok bagaimana Khalid Al-Walid di waktu mana diberitahu saja dia perlu digantikan menjadi tentera biasa daripada setinggi-tinggi pangkat, kemudian diturunkan pangkatnya dalam keadaan biasa. Dia rasa gembira yang teramat sangat. Dalam hidupnya, dia bukan inginkan jawatan dalam hidupnya. Dalam hidupnya, dia bukan inginkan kedudukan pada diri dia. Dalam hidup dia, dia nampak bahawa kejayaan hidup ini bila kita boleh memiliki agama dalam hidup ini. Bila kita boleh dekat dengan Allah. Itulah kejayaan yang sebenar dalam hidup. Apalah nilai jawatan yang besar, kemudian harta benda yang banyak, segala-gala kita miliki di atas dunia, tetapi kita jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Khalid Al-Walid di antara contoh manusia, bila di waktu mana diturunkan kedudukan dia dan digantikan dengan Abu Ubaidah Al-Jarrah, di waktu mana digantikan tersebut, dia tersenyum indah. Malah dia menjadi tentera-tentera dalam tentera-tentera Islam. Di saat mana penghujung usia dia, dalam keadaan usia 55 tahun itu, dia terbaring dan mengalami kesakitan dalam kehidupannya, maka di saat tersebutlah dia mula menangis. Khalid Al-Walid menangis teresak-esak. Dia menyebut dalam kata-kata dia dan doa-doa dia, "Ya Allah, kenapa kamu tidak memilih aku di antara orang yang patut gugur di jalan kamu, ya Allah? Kenapa aku dipilih berada dalam keadaan di atas katil sebegini, ya Allah?" Lalu ucapan syukur dia, alhamdulillah, berterusan dalam hidup dia. Dia rasa syukur dalam hidup dia kerana dia telah mendapat Islam pada diri dia. Jiwa dia bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syukurnya dalam hidup dia kerana kata-kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap diri dia. Yang Rasulullah sebut, Khalid orang yang cerdik. Allah tak jadikan orang cerdik berada dalam tempat yang tak baik, tetapi Allah jadikan orang cerdik berada pada tempat-tempat yang baik. Tempat-tempat yang baik hanyalah berada dalam Islam. Lalu dalam keadaan sebegini, kita perlu fahami dalam diri kita ini betapa banyaknya pengajaran yang dapat daripada seorang hamba Allah sebegini. Saya suka dalam tempoh kita berbicara ini, saya suka menyebut bahawa beberapa pengajaran yang besar dalam hidup kita. Orang yang hidup di awalnya dalam keadaan yang banyak dosa, tak semestinya berakhir dengan kedudukan dengan dosa juga. Allah membuka jalan-jalan hidup ini. Itu jalan hidup yang paling indah. Siapa yang banyak dosa sekalipun, dia kembali kepada Islam. Dan dia di antara orang yang mempertahankan Islam. Dan dia berjuang dalam hidup dia untuk menegakkan kalimah Allah. Sehingga kan dia tidak mempedulikan terhadap apa pun pandangan manusia terhadap mereka. Yang pertama. Yang kedua, dalam kehidupan kita, kita diajar supaya hidup ini bukan bermatlamatkan kepada jawatan. Bukan bermatlamatkan kepada pengaruh yang ramai. Tetapi hidup ini mesti diletakkan matlamat yang besar dalam hidup kita untuk Allah Subhanahu wa taala. Mendapatkan keredaan Allah. Setiap benda yang kita buat bukan kita nak kepada yang ni, tetapi yang besar pada diri kita ialah kita dapatkan keredaan Allah yang berterusan dan berterusan dalam kehidupan setiap di kalangan kita. Yang ketiga, kita kena faham dalam kehidupan kita ini, walaupun kita berada di kemuncak mana sekalipun pada diri kita, tapi kalau sekiranya kita ni dipanggil untuk dalam keadaan kita berada menjadi biasa-biasa sahaja pada diri kita, maka dalam keadaan sebegini kita diminta supaya meredai dengan setiap apa yang berlaku pada diri kita. Jangan mengeluh dan jangan kita ni rasa bersedih di atas apa yang Allah telah jadikan dalam kehidupan setiap di kalangan kita. Kerana di sebalik kematian ini ada lagi keindahan yang Allah jadikan pada kita. Khalid Al-Walid di antara manusia yang melihat keadaan itu. Dia tak kisah. Yang penting Allah menjadi keutamaan dalam kehidupannya. Kemudian yang keempat, dalam kehidupan kita ini,
kita diajar supaya melihat masa depan hidup ini hanyalah dengan Islam. Tidak ada masa depan yang selain daripada Islam. Khalid Al-Walid di antara contoh manusia yang walaupun dia tahu musuh seramai lebih kurang 240,000, walaupun dia tahu musuh beratus ribu untuk dia lawan, tetapi dia tahu bahawa Allah meletakkan bila kamu dengan Islam, kamu akan diberi kejayaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Firman Allah Taala dalam Al-Quran, "In tansurullaha yansurukum wa yusabbit aqdamakum." Kalau kamu tolong agama Allah, Allah akan tolong pada kamu. Bukan sekadar Allah tolong kamu, wa yusabbit aqdamakum. Allah tetapkan pendirian dalam hidup kamu ini sendiri, tetap dalam jiwa kita, sehingga kematian kita kematian husnul khatimah. Bila kita masuk dalam kubur, kubur kita menjadi taman pada taman-taman syurga. Bila kita bangkit di akhirat, menjadikan syurga yang terindah yang tersedia untuk diri kita bila kita hidup dengan Islam. Yang kelima, dalam kehidupan kita ini, Khalid Al-Walid mengajar pada kita jangan takut dengan musuh seramai mana sekalipun. Dalam hidup kita, bila kita bersama dengan Islam, Allah bagi kejayaan yang hebat dalam bagi mereka yang bersama dengan Islam. Bila kita bersama dengan Islam, Allah akan muliakan dalam hidup kita. Sebagaimana yang disebut oleh sepupu Khalid Al-Walid, Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar Al-Khattab sebut, "Nahnu qaumun a'azzallallahu bil Islam. Mahma nabtaghiral Islam, azzallana Allah." Kita dimuliakan oleh Allah kerana Allah memberi pada kita ni Islam. Bila kita dapat Islam, satu kemuliaan dalam hidup kita. Mahma nabtaghiral Islam. Siapa-siapa yang mencari selain daripada Islam, azzallana Allah. Allah akan hinakan dalam hidup dia. Khalid Al-Walid di antara manusia yang Allah muliakan. Allah jadikan kemuliaan dengan Islam padanya. Walaupun musuh seramai 240,000. Waktu mana dalam perang Mu'tah, musuh seramai 200,000 dalam kehidupan dia. Lalu namun dia tetap lawan, sehingga kan Rasulullah gelarkan Khalid Al-Walid ini Saiful Islam, Saiful Islam, pedang-pedang Islam, Saiful Islam al-Maslul, yang tertusuk dan nampak tegas dalam kehidupan Khalid Al-Walid ini sendiri. Kemudian yang keenam, dalam hidup kita ni, kita diajar supaya apa dia? Mengikatkan ikatan ukhuwah sesama umat Islam. Jangan kita jauh kekuatan kita, sambungkan silaturahim dalam hidup ini. Dalam keadaan kita menyambung silaturahim di kalangan kita, jangan kita berprasangka sesama kita. Tatkala mana Ubaidah Al-Jarrah dilantik untuk menjadi pemimpin menggantikan tempat Khalid Al-Walid, Khalid Al-Walid mengucapkan syukur kepada Allah dan dia mengucapkan tahniah kepada Abu Ubaidah Al-Jarrah. Tak ada pun perasaan pada dia, perasaan rasa nak marah, benci dan sebagainya. Demikianlah Islam. Islam dia mengajar hidup ini mengukuhkan di antara satu sama lain. Jangan kita ni menjauh, jangan. Tetapi kita menguat di antara satu sama lain. Apabila umat Islam dalam keadaan kuat, Allah jadikan pada kita kemuliaan yang berterusan dalam hidup. Sehingga kan Allah bagi kejayaan dan kejayaan yang bertambah dalam kehidupan kita setelah mana kita benar-benar dalam mentaati perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Khalid Al-Walid merupakan di antara simbol pemberani dalam Islam. Ya Allah kurniakan pada kita untuk dijadikan contoh dan qudwah yang baik pada diri kita berterusan, dan jangan sekali-kali kita jauh daripada qudwah-qudwah sebegini. Contoh-contoh sebegini dalam hidup kita. Bila kita boleh jaga keadaan yang sebegini, insya-Allah kita akan boleh lihat bagaimana Islam ini ditegakkan, tertegak kembali. Kemudian dalam masa yang sama, kita dalam keadaan yang dapat merasai menghirup udara yang segar daripada agama Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita akan berada dalam keadaan yang terbaik. Mudah-mudahan Allah jadikan dalam kita memahami tempoh yang seketika ini, memahami tentang Khalid Al-Walid ini, menjadikan jiwa kita berkobar-kobar untuk menegakkan kalimah Allah, dan kita di antara orang-orang yang akan bersama dengan Khalid Al-Walid di padang mahsyar Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah masukkan kita di kalangan mereka-mereka yang sedemikian. Terima kasih di atas kesempatan yang terbaik. Mudah-mudahan Allah masukkan semua di kalangan penonton-penonton di saat ini, di kalangan mereka-mereka yang menegakkan kalimah Allah, dan kita bertemu dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala nanti. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.